Okey, jadi untuk tajuk ini kita ada tiga tajuk. Untuk bab yang keempat, kita ada tiga tajuk. Yang pertama, tajuk adalah daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, yang kedua, aruhan elektromagnet, dan yang ketiga, transformer. Dia tak banyak tajuk. Okey, dalam bab ni, kalau yang silibus yang lama ada banyak jugalah. Okey, 5 ataupun 6. Okey, untuk yang ni kita akan pergi satu persatu, 4.1, 4.2, 4.3. Untuk yang perbentangan tu buka sekolah nanti, yang nanti kita revision secara perbentangan lah. Okey, revision secara perbentangan. Okey, jadi sebelum kita mula kita akan tengok objektif. Okey, objektif. Okey, objektif pembelajaran. Okey, jadi untuk 4.1 ni, tajuk yang pertama. Okey, yang pertama menghuraikan kesan suatu konduktor pembawa arus. Okey, konduktor. Konduktor ni dia membenarkan arus mengalir lah. Okey. Jadi kita akan menghuraikan kesan, okey, dalam suatu medan magnet. Apakah kesan? Okey, apakah kesan medan magnet jika terdapat arus yang mengalir, okey, pada konduktor, suatu konduktor. Yang kedua, melukis corak medan magnet. Okey, corak medan magnet. Macam mana kita lukis corak cas, okey, positif, negatif. Okey, begitu juga untuk corak medan magnet, okey, magnet paduan iaitu medan elastik. Okey, medan elastik ni dia ada tarikan dan tolakan lah. Okey, kita tahu kalau kita letak magnet dekat, okey, dia tengok utara selatan. Kalau berbeza utara selatan dia ada tarikan. Okey, kalau sama, contoh utara dengan utara, dia akan menolak, ataupun selatan dengan selatan. Okey, melukis corak medan magnet paduan iaitu medan elastik untuk menentukan arah tindakan daya pada konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, seterusnya menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitudo daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, menghuraikan kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, gegelung, coil. Okey, menghuraikan prinsip kerja motor arus terus. Okey, motor arus terus. Motor arus terus dengan motor arus ulang-alik tak sama. Memeriahkan faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Contoh kipas. Okey, motor-motor elektrik ni, contohnya kita nak faham kipas lah. Yang mana kipas digunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan daya putaran. Okey, pada masa sama untuk menghasilkan daya putaran, di dalam kipas tu, okey, pada motor dia ada magnet kekal. Okey, nanti kita tengok struktur tu. Dan cikgu rasa untuk untuk tajuk yang pertama ni mungkin kita perlukan dua kali kelas untuk habiskan tajuk yang pertama. Okey, boleh? Boleh kita mulakan untuk pergi kepada buku teks. Okey. Okey, jadi kita pergi untuk yang ni ni menara jatuh. Menara jatuh kat sini kita kat Kedah tak ada lah. Kat Kedah tak ada. Okey, tak apa, kita teruskan. Kereta api Okey. Tahukah anda bahawa kereta api elektrik seperti dalam gambar rajah dekat bawah ni menggunakan motor elektrik yang besar, sedangkan telefon pintar menggunakan motor yang kecil. Dikaitkan dengan telefon kita pula. Okey, kebanyakan motor elektrik menggunakan berfungsi, berasaskan kesan konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, dalam handphone kita contohnya web brake. Okey, web brake itu dia guna motor kecil. Okey, dia letak pemberat. Jadi dia pusing, itu yang kita rasa getaran, getaran dekat handphone kita tu web brake, vibration. Okey, contohnya kereta api lah dia kata, menggunakan menggunakan medan magnet lah, menggunakan motor kereta api elektrik, untuk gerakkan kereta api ni lah.
Tapi kereta api ni kalau kita dekat Malaysia ni kita lebih pada kereta api elektrik. Dekat Jepun dia ada kereta api magnet. Okey, landasan dia dengan kereta api tu dia ada magnet. Jadi untuk menghasilkan daya magnet, okey, menggunakan tenaga lah, tenaga elektrik. Okey, jadi ni ada aktiviti. Okey, kita pergi kepada corak. Okey, yang pertama kita kena pergi kepada corak. Okey, corak. Okey, nota tu modul sebab sekolah tak edah modul. Okey, nanti cikgu akan bagilah. Ni nota dan cikgu edit dulu. Cikgu ambil daripada internet, cikgu akan edit dulu. Lepas tu cikgu akan bagilah. Siapa ada printer boleh print lah. Okey. Okey. Apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam suatu medan magnet, ni aktiviti kat atas, konduktor tersebut akan mengalami daya. Arah daya bergantung pada arah arus dalam konduktor dan arah medan magnet. Okey, contoh aktiviti dekat atas ni, okey, aktiviti dekat atas ni contohnya dekat sini, okey, dekat sini ni dia ada magnet kekal, okey, magnet kekal. Atas dengan bawah ada magnet kekal. Yang merah ni rope kuprum ni disambungkan kepada bekalan kuasa. Jadi bekalan kuasa ada positif dengan negatif. Okey. Kemudian pada rope kuprum ni dia letak pula satu konduktor. Okey, ada satu konduktor tu yang warna okey, yang warna kuning, orange ni. Okey, bila arus dialihkan ke rope kuprum ni dan mengalir juga kepada batang ni, okey, yang warna orange ni, okey, arus mengalir. Okey, bila arus mengalir, konduktor ni dia duduk dalam lingkungan, okey, dalam kawasan medan magnet, yang mana kita ada dua medan magnet ni, atas dengan bawah ni magnet kekal. Okey, jadi dua magnet kekal ni akan menghasilkan medan magnet di antara kedua ni. Okey, medan lastik. Okey, kedua ni. Jadi bila arus mengalir saja, okey, rope yang besi warna oranye ni dia akan bergerak sama ada ke depan, okey, ke arah bekalan kuasa ataupun ke belakang. Okey, itu adalah bergantung kepada arah arus. Okey, arah pergerakan arus yang mana kita faham gerakan arus daripada positif ke negatif. Okey, positif dengan negatif. Dia bergantung kepada arah gerakan arus. Kemudian pada masa sama bergantung juga kepada medan magnet. Okey, medan magnet. Jadi dia ada petua. Nanti kita akan jumpa petua. Okey, petua tangan. Okey, kita menggunakan tangan lah. Okey, menggunakan tangan untuk menentukan arah gerakan. Okey, road. Okey, yang kita panggil arah gerakan daya lah. Okey, corak medan magnet. Okey, kita pergi yang ni. Okey, rajah 4.2. Rajah 4.2 menunjukkan sepatah konduktor pembawa arus yang terletak dalam medan magnet yang dihasilkan oleh sepasang magnetur. Okey, magnet kekal. Apakah arah daya yang bertindak pada konduktor itu? Okey, kita ada bekalan kuasa, yang merah ni positif, ini adalah negatif. Jadi arus mengalir, okey, ni arah arus lah. Okey, mengalir. Lepas tu kita ada dua magnet kekal. Magnet kekal ni maksudnya adalah magnet ni dia sentiasa ada kesan, okey, medan magnet. Dia ada dua, satu magnet kekal, satu magnet yang kita hasilkan daripada arus elektrik. Ada arus elektrik, adalah medan magnet. Okey. Kalau yang ni magnet dia sentiasa ada kesan, okey, kesan medan magnet. Okey, jadi arus ni mengalir, ni konduktor pembawa arus lah. Okey, besi ke, okey, apa-apalah yang boleh mengalirkan arus. Jadi bila ada arus mengalir, okey, konduktor ni dia akan bergerak. Okey, dia akan bergerak. Dia ada efek ataupun kesan, okey, konduktor. Apabila konduktor tu dialihkan arus elektrik. Daya pada konduktor, okey, daya pada konduktor
Okey, daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan oleh interaksi di antara dua medan magnet, iaitu medan magnet daripada arus elektrik dalam konduktor, okey, dan medan magnet daripada magnet kekal. Dua medan magnet ini bergabung untuk menghasilkan satu medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Corak medan lastik akan menunjukkan arah tindakan daya pada konduktor itu. Okey. Ni dia hanya dia tunjuk gambar aja. Dia tak tunjuk detail lagi. Okey, berkenaan dengan arah gerakan daya. Okey, seterusnya. Ni. Mana tangan? Ni kejap lagi baru kita pergi pada tangan. Tangan ni adalah panduan untuk kita tentukan. Okey, untuk kita tentukan arah daya lah, gerakan. Okey, kita pergi kepada yang ni dulu. Rajah 4.3 menunjukkan medan lastik yang terbentuk apabila suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Okey, jadi medan lastik ni terbentuk daripada medan magnet yang dibentuk oleh magnet kekal lah ni, warna biru. Okey, betul, warna biru. Kemudian medan magnet konduktor pembawa arus yang warna kuning ni adalah arus. Okey, jadi yang titik ni dia ada titik dengan pangkah. Kalau titik, arah arus keluar daripada satah kertas. Okey, maksudnya kalau yang ini arus dia mengalir daripada dalam kertas keluar kertas. Tu arah. Okey, simbol dia. Kalau simbol pangkah macam ni adalah arah arus ke dalam satah kertas. Macam mana nak ingat? Okey, kita pergi McDonald contohnya, kita beli air. Okey, beli air, ada simbol pangkah. Okey, simbol pangkah kita cucuk straw. Maksudnya arus masuk ke dalam. Pangkah tu untuk kita cucuk straw. Jadi itu adalah arah masuk. Untuk cara kita nak ingat lah. Pangkah ni keluar ke masuk? Jadi ini adalah masuk. Macam kita cucuk straw. Okey, jadi ini arus adalah mengalir daripada dalam kertas keluar kertas. Okey, jadi pada arus yang mengalir pada konduktor yang warna kuning ni, jadi ada medan magnet yang terbentuk, iaitu ni pusing ni. Okey, pusing. Okey, dia pusing ke arah ni lah, kiri. Okey, macam mana sebenarnya dia genggaman. Okey, genggaman tangan kanan. Okey, tangan kanan cikgu ambil contohnya, ambil pen ambil pen. Pen tak ada. Pen. Okey, contoh. Test pen ni. Okey, yang tajam ni adalah arah arus. Okey. Contoh ini titik. Titik maksudnya arah arus ni dia keluar. Okey, genggaman tangan kanan. Okey, kita genggam. Okey, bila kita genggam ni, kita genggam. Ini ibu jari ni adalah arus. Arus keluar. Okey, kita genggam. Okey, jadi ini simbol untuk ni adalah arus keluar. Okey, kemudian genggaman kita ni, ini jari kita ni anak panah lah. Okey, ni anak panah, anak panah, anak panah, anak panah. Bila kita genggam, ini sebenarnya arah medan magnet pada konduktor pembawa arus. Okey, konduktor pembawa arus. Okey, jadi arus keluar kita genggam, boleh test. Okey, ada pen, cuba test, letak, kita genggam. Okey, jadi ini adalah arah arus. Okey, arah arus. Okey, arah arus. Arah medan, ini arah arus, ini arah medan magnet. Okey, arah medan magnet. Okey. Kemudian untuk ini, bila ada dua medan terbentuk, satu yang warna hijau, satu warna biru. Okey, kesan dia adalah ada daya terbentuk. Okey, medan lastik lah. Okey, ini medan lastik. Lastik-lastik ni macam getah lah kan. Kita lastik. Okey, dia anjang. Jadi, lastik ni dia menyebabkan ada gerakan konduktor. Asalnya konduktor tu duduk diam je.
okey, duduk diam je antara dua magnet kekal, dia duduk diam saja. Bila ada arus saja mengalir, daya akan terbentuk, iaitu dia akan gerakkan, okey, konduktor tersebut. Jadi untuk dalam kes ni dia akan bergerak ke atas. Jadi untuk arah atas ke bawah ke, itu dia tunjukkan, okey, petua tangan kiri Fleming. Okey, kita ada dua, petua tangan kanan Fleming dengan petua tangan kiri Fleming. Okey. Jadi arah ni kita akan tunjukkan menggunakan petua tangan. Okey, petua tangan. Okey, jadi sekarang kita pergi pada petua tangan. Okey. Jadi untuk petua tangan ni, okey, masing-masing ada tangan. Okey, masing-masing ada tangan. Tangan kiri dia kata, okey, guna tangan kiri dan melibatkan 3 jari saja. Kelas 5 STEM semua ada 3 jari. Okey, setakat ni kelas semua ada jari. Boleh cuba. Okey, tadi genggaman tangan kanan kan? Yang ni tangan kiri. Ni tangan cikgu tangan cikgu tangan kiri. Okey, 3 jari. 3 jari. Kemudian kita ada 3 simbol. Okey, yang pertama daya. Okey, yang pertama daya. Yang tunjuk ni adalah medan magnet. Okey, medan magnet. Yang ketiga ni adalah arah arus. Sebenarnya ni arah mewakili anak panah ketiga-tiga ni. Okey, lepas tu kita buat cara dia daripada macam ni, kita buat macam ni. Okey, jadi kita ada 3. 1, 2, 3. Daya, magnet, arus. Arah anak panah ni arah daya. Yang ini arah medan magnet. Yang ini arah arus. Macam mana nak ingat? Satu kaedah. Okey, kita guna fizik memang cerai. Okey, fizik memang cerai. Okey, fizik ni F. F ni force. Dalam bahasa Inggeris force, dalam bahasa Melayu adalah daya. Fizik memang M. M magnet. Okey, magnet. Okey, cerai C. C dalam bahasa Inggeris adalah current. Okey, jadi current dalam bahasa Melayu adalah arus. Cara nak ingat, fizik memang cerai. Okey, jadi cara nak ingat. Tangan kiri, genggam, keluarkan 3 jari yang pertama bermula dengan ibu jari. Kemudian jari tengah kita bengkokkan. Dia jadi 3 dimensi 3 dimensi, X, Y dan Z. X, Y dan Z. Okey, ada 3 dimensi. Okey, boleh setakat ni? Dia kena ingat yang ni. Bila ingat yang ini, senang untuk kita tentukan arah. Dalam soalan nanti, dia akan tanya. Dia tak semestinya tanya, okey, arah daya. Dia mungkin dia bagi daya, dia bagi magnet. Tetapi dia tak bagi arah arus. Jadi kita kena tentukan guna genggaman petua tangan kiri. Okey, petua tangan kiri. Okey, petua tangan kiri Fleming. Nanti kita jumpa tangan kanan pula nanti petua tangan kanan. Dia sama juga. Fizik memang cerai, dia sama juga. Cuma dia ada perbezaan dia. Satu arus aruhan. Okey, arus aruhan bagi elektromagnet. Satu lagi magnet yang dihasilkan, daya yang dihasilkan oleh arus elektrik. Okey, jadi kita guna tangan kiri. Okey, contoh. Okey, contoh dekat bawah. Okey, contoh dekat bawah. Okey, untuk medan magnet, okey, kita ada U dengan S. Okey, utara dan selatan. Arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. Okey, daripada utara ke selatan. Utara ke selatan. Ni dia tunjuk Dia tunjuk. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Daripada utara ke selatan. Ini adalah arah bagi medan magnet. Okey, kemudian kita pergi kepada konduktor pembawa arus. Pembawa arus ni contohnya daripada dia kata sini, daripada sini ke sini. Okey, jadi kita nak tentukan daya. Contohnya, kita menggunakan tangan kiri, petua tangan kiri. Fizik memang cerai. Kita ambil dulu magnet. Jadi magnet, okey, okey, contoh dalam ni Dalam ni jap, boleh tak?
Nampak, okey. Dekat atas bawah. Sekejap. Cikgu nak cuba besarkan sikit. Besarkan kamera cikgu ni. Okey. Gambar cikgu besar sikit kan? Okey. Fizik memang cerai. Okey, fizik memang cerai. Sekejap, cikgu nak cuba masukkan. Jadi ini adalah magnet. Okey, yang atas cikgu tu adalah utara selatan. Jadi, okey. Ini anak panah. Okey, tunjuk arah magnet. Okey, jari telunjuk cikgu ni tangan kiri daripada utara ke selatan. Kemudian arah arus daripada atas ke bawah. Jadi, cikgu guna jari yang kedua. Okey, yang ni, jari yang ni. Okey, ni. Kemudian, daripada arah arus ni, okey, daripada ke atas ke bawah, kiri ke kanan adalah arah medan magnet. Yang ke atas, okey, yang atas ni, okey, yang atas ni, yang tak berapa nak nampak tu, okey, sekejap yang tak berapa nak nampak, ini adalah arah daya. Boleh cuba buat, okey, masing-masing cuba buat. Tengok buku teks, okey, ataupun tengok skrin cikgu tu, okey, cuba buat. Okey, jadi kita ada 3 jari fizik memang cerah. Yang pertama, boleh guna juga, contohnya kita nak tunjuk arus. Mana arus? Kita letak atas buku teks, kita tunjuk arah arus. Yang pertama. Lepas tu arah magnet. Magnet jari yang kedua. Okey, jari telunjuk ni. Jadi sebenarnya kita boleh pusing-pusing. Okey, kalau kita tukar kedudukan magnet, daya dia akan ke bawah. Sama juga yang ditunjukkan oleh ibu jari. Ni contoh. Okey, ni contoh. Okey, cuba kita tengok pergi yang ke atas. Yang ke atas. Yang tadi, yang ni. Okey, cuba Cuba rajah 4.3 ni. Okey, 4.3 ni. Okey, cuba rajah 4.3. Okey, dekat atas tu 4.3. Okey. Utara ke selatan, tengok anak panah. Itu adalah arah magnet. Fizik memang cerai. Okey, jadi yang jari telunjuk ni cuba letak atas buku teks. Okey, telunjuk anak panah. Okey, letak yang pertama. Lepas tu yang titik kuning ni, titik arah arus dia adalah keluar. Okey, keluar daripada buku teks. Jadi okey, letak atas buku teks. Contohnya, sekejap cikgu tunjuk buku teks. Cikgu ada buku teks sini. Okey, petua ni sebenarnya sangat membantu. Nanti kalau kita nak buat eksperimen ke, okey, nak jawab soalan, bahan untuk panduan ada dekat tangan kita. Okey, contoh buku teks. Okey, buku teks. Dekat buku teks ni, okey, guna tangan. Okey, tangan kiri. Yang pertama. Okey, letak jari. Lepas tu arus dia adalah keluar. Jadi letak macam tu, arus keluar. Okey, jari tengah ni. Okey, keluar. Kemudian yang atas ni, ibu jari ni arah daya. Jadi betul lah, daya dia bergerak ke atas. Cuba simbol yang kuning tu pangkah. Kalau pangkah, kita terbalikkan jari kita. Arus masuk ke dalam kertas, dalam buku. Okey, arah medan sama. Jadi ibu jari kita ke bawah. Maksudnya arah daya adalah ke bawah. Okey, daya ke bawah. Apa yang kita tukar? Kita tukar arah gerakan arus. Okey, arus yang mengalir itu kita tukar. Okey, arus. Jadi itu petua. Okey, tangan kiri. Untuk bab ini kita guna tangan kiri. Nanti aruhan nanti kita akan guna tangan kanan juga. Okey, tangan kanan pula. Okey, boleh setakat ni? Ada soalan tak? Okey, ada soalan tak? Tak ada. Okey, sebenarnya kita okey, kita pergi kepada ni lah objektif yang kedua ni. Corak. Okey, corak medan magnet paduan iaitu medan elastik untuk menentukan arah tindakan daya. Iaitu kita menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, jadi kita pergi kepada seterusnya.
Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Okey, magnitude daya yang bertindak ke atas perdata pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, daya yang kuat diperlukan untuk menggerakkan motor di dalam mesin basuh. Contohnya kan, mesin basuh, kipas yang mana yang berpusing, ada motor. Kalau siapa yang ada drone, drone ada 4 kipas. Okay? Drone dia ada 4 kipas. Jadi 4 kipas tu digerakkan oleh motor. Jadi dalam motor, ada motor mesti ada magnet kekal dalam tu. Okay? Ada magnet kekal dalam tu. Okay, daya yang kuat diperlukan untuk menggerakkan motor di dalam mesin basuh berbanding kipas penyejuk di dalam komputer riba. Okay, contohnya laptop. Okay, dalam laptop ada kipas juga. Okay, ada kipas juga. Okay, memerlukan daya yang kecil sahaja. Dia bandingkan dua. Satu, barang elektrik yang besar iaitu mesin basuh, yang mana mesin basuh dia nak pusing. Nak pusing perlahan kuat, memerlukan daya yang besar. Okey, daya yang besar. Kemudian kipas, daya dia kecil je. Sebab mesin basuh ni kita nak masukkan muatan dalam tu. Masukkan air dan nak masukkan pakaian kita. Jadi bila nak masuk dalam jadi nak pusing tu, tak boleh kita guna motor kecil. Tak boleh. Motor kecil, daya dia pun kecil. Okey, jadi dia mesin basuh ni, motor dia besar, jadi daya pun dia perlu besar. Jadi kita nak kenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, okey, untuk menghasilkan daya yang besar. Okey, daya yang besar. Okey, kita pergi. Okey, ni contoh adalah aktiviti. Ni sebenarnya contoh kita nak tentukan. Okey, bilangan magnet. Ini dia tengok sini medan magnet. Okey, lepas tu arus. Arus 1, arus 2, 1. Okey, kalau kita letak magnet banyak, okey, apa yang terjadi kepada neraca elektronik? Sebenarnya neraca elektronik ni, okey, dia akan bertambah ataupun berkurang bergantung kepada daya yang dihasilkan. Okey, sama ada kita ubah dua, okey, iaitu yang pertama arus voltan, okey, ubah voltan, arus pun berubah. Lepas tu kita ubah bilangan magnet. Okey, jadi kita tengok yang ni. Terus kepada rumusan aktiviti. Okey, berdasarkan aktiviti. Okey, berdasarkan aktiviti. Okey, berdasarkan aktiviti yang dekat atas tu. Okey, didapati bahawa magnitude daya yang konduktor pembawa arus dalam medan magnet bertambah apabila magnitude arus dan kekuatan medan magnet bertambah. Okey, dia bagi tahu sini, kalau kita tambahkan arus, okey, okey, daya pun akan bertambah. Okey, kita tambahkan arus, kita besarkan arus. Kemudian medan magnet, okey, magnet kekal tu kita tambah lagi. Daripada seketul kita guna dua ketul. Contohnya, okey, kita besarkan, kita tambahkan magnet. Jadi bila kita tambah magnet, medan magnet pun akan bertambah. Jadi bila bertambah, daya pun akan bertambah. Okey, contohnya kita dekat rajah dekat bawah ni, kita ada 3. Okey, 1, 2, 3. Apakah perbezaan dia? Perbezaan dia adalah arus. Okey, arus. Ini kita ada arus yang pertama, arus yang kedua, arus yang pertama. Jadi arus yang ini adalah arus yang sama. Okey. Okey. Jadi kita tengok yang ni. Arus yang pertama mengalir anak panah ni. Ini arah arus. Ini pun sama. Okey. Kenapa dia bergerak ke depan ni? Keluar, bukan bergerak ke dalam. Jadi cuba guna tangan kiri, petua tangan kiri untuk menentukan arah gerakan ni. Okey, konduktor yang warna hijau ni. Dia boleh bergerak ni. Sebenarnya dia boleh keluar macam ni dan masuk macam ni bergantung pada arah medan magnet dan arah arus. Okey, dia bergantung pada dua benda tu. Macam mana nak tentukan? Cuba guna tangan kiri, petua tangan kiri. Okey, yang ini dia bergerak keluar. Ini yang pertama. Yang kedua ni, arus dua ni, dia kata sini arus yang kedua lebih besar daripada arus yang pertama. Okey, arus yang kedua lebih besar daripada arus yang pertama. Okey,
Jadi daya yang lebih besar dihasilkan. Apa dapat diperhatikan? Okey, untuk konduktor warna hijau ni dia akan tertolak lebih tinggi. Sudut dia lebih besar berbanding pada yang pertama ni. Maksudnya bila sudut yang lebih besar, maksudnya daya dia pun adalah lebih besar berbanding daripada yang pertama. Apa yang dia buat adalah tambahkan arus. Arus lebih besar daripada arus yang pertama, lebih besar. Okey, jadi yang terhasil adalah daya lebih besar. Dan ayunan yang lebih tinggi. Daya besar, ayunan pun tinggilah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni, gambar rajah yang ketiga, kutub-kutub magnet lebih rapat. Tengok ini jarak dia. Ni jarak, magnet yang sama, magnet kekal, cuma ini dia rapatkan. Okey, dua magnet itu dia rapatkan. Okey, kutub-kutub magnet lebih rapat, menghasilkan medan magnet yang lebih kuat dan daya yang lebih besar. Kalau siapa yang ada magnet dekat rumah, cuba. Kalau dekat, rasa tak mana yang lebih kuat? Jauh ke dekat? Sebenarnya apabila semakin dekat, tarikan dia lebih kuat. Sebenarnya kalau kita ada magnet ni, kita boleh test. Bila dekat ni, dia nak tarik antara satu sama lain lebih kuat. Kita boleh rasa dengan tangan kita. Kalau kita jauhkan, tak rasa sangat. Bila makin dekat, makin kuat, makin kuat. Okey, jadi dekat sini dia dekatkan berbanding daripada yang kedua dan yang pertama ni. Jadi dia rapatkan. Arus dia sama dengan arus yang pertama tadi. Okey, sama besar. Jadi yang diperhatikan adalah daya yang lebih besar dan ayunan dia lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Sudut dia lebih besar daripada yang pertama. Okey. Cuma dia hanya dekatkan, dekatkan magnet ni. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Setakat ni yang masuk tadi 19. Dah keluar dah seorang. Okey, ada soalan setakat ni, kelas? Ada soalan tak? Okey, jangan lupa isi kehadiran. Okey, link kehadiran cikgu ada masukkan pada Telegram ataupun cikgu masukkan juga dekat. Okey. Line dia slow. Okey. Yang tak boleh masuk nanti cikgu akan bagi itulah. Okey, rakaman kelas. Lepas tu rakaman kelas nanti boleh tengok balik dah. Kehadiran hari ini adalah 21. Kita tengok kehadiran hari ini 22. Okey. Isi kehadiran hari ini dulu. Setakat ni baru isi. Okey. Yang dah isi setakat ni Hazi. Okey, Aina Natasha, Syakirin. Okey, Fadrizal, Imran, Akil, Loganeswari, Agilan, Atirah, Fatih Ashikin, Sofia Adrina, Alia, Irfan, Amira. Okey, setakat ni itu sahaja yang baru isi. Okey, Jihan. Okey. Baru 15 orang. Faris. Okey. Okey, Putri Alia Farisha. 17 orang. Okey, kita pergi kepada sedikit iaitu kepada nota. Okey, modul ni. Okey, modul ni muka surat yang kedua. Kita tengok asas elektromagnet kita ingat balik. Okey, elektromagnet, magnet sementara, elektromagnet, elektrik magnet. Okey, elektrik magnet. Magnet sementara yang terhasil ketika arus mengalir melalui konduktor. Okey, arus yang terhasil, okey, medan magnet, elektromagnet ni magnet sementara. Sementara ni kalau ada arus, ada medan magnet. Okey, tak ada arus, tak ada medan magnet.
Okey, jadi untuk yang ini kita menggunakan genggaman tangan kanan. Okey, petua tangan kanan yang cikgu tunjuk tadilah. Kita genggam, ini contoh tangan. Okey, contoh tangan ni. Okey, kalau kita genggam, ini ada pensel. Pensel ni tajam dekat sini. Jadi ini arah arus. Pada masa sama, ibu jari kita ni pun menunjukkan arah arus. Okey, arah arus mengalir. Okey, lepas tu genggaman jari-jari ni sebenarnya menunjukkan medan magnet yang terhasil. Okay, di sekeliling arus. Okay, ini tengah ni adalah arus. Jadi ini titik. Jadi titik ni arah dia daripada kertas keluar ataupun daripada skrin keluar. Itu arah arus. Ni keluar. Mata tengok dekat atas, dia keluar. Okay, jadi corak dia bulat. Okay, corak dia bulat. Sebenarnya medan magnet yang terhasil ni, corak dia ni, yang dekat ni kuat. Semakin jauh dia, semakin lemah. Semakin lemah, semakin lemah. Okay, jadi sebenarnya dekat sini kita dalam exam biasanya dia nak tentukan contoh A ke B contohnya ni kan ni. Tak sama ni. Dia bergantung kepada arah arus. Contohnya arus masuk dalam kertas. Kita pusing je genggaman tangan kanan, kita pusing ke bawah. Okay, jadi ibu jari ni menunjukkan arah arus. Okay, jadi genggaman arah dia dah berubah. Ibu jari kita jari-jari kita ni, ini sebenarnya menunjukkan anak panah. Okey, anak panah. Okey, bila kita genggam, dia dah berubah arah. Jadi dekat sini, ini lawan jam. Ini arah ikut arah jam bergerak. Okey, jadi ini contoh corak medan magnet yang dihasilkan daripada arus yang mengalir pada konduktor. Yang ini konduktor lah. Okey. Kemudian ini dia contoh ini latihan. Okey. Ini kita menggunakan petua tangan kiri tadilah. Okey, daya fizik memang cerai. Fizik memang cerai. Nak ingat fizik memang cerai. Okey, fizik force iaitu daya. M ni magnet. C cerai itu C current. Okey, current arus. Okey, ingat. Tangan kiri. Ingat tangan kiri dulu. Okey, tangan kiri dulu sebab nanti kita akan tangan kanan. Nanti boleh confuse nanti. Kita belajar tangan kiri, tangan kanan, sama juga genggaman. Genggaman tangan kanan dan genggaman tangan kiri. Dia ada. Dia lihat kepada situasi. Okey, untuk situasi ini kita ada arus. Okey, kita ada arus mengalir untuk kita tentukan daya. Okey. Kita tentukan daya iaitu ibu jari lah bergantung kepada arah arus dengan arah medan magnet. Okey, ini contohnya kita boleh guna contohnya motor pada kipas. Kipas tu sebenarnya kalau kita pasang salah, kipas tu pusing pun salah. Okey, kipas ni dia boleh pusing dua arah kan. Kalau kita beli kipas, kalau biasa cikgu tengok kalau pergi kedai elektrik, dia ada kipas. Contohnya brand Deka, ada dah brand-brand yang bukan yang brand yang biasa Panasonic lah, brand yang kita jarang dengar. Okay, kalau pergi tu, dia ada kipas tu mahal harga dia. Dia ada dua arah, ikut arah jam dan lawan jam. Jadi kalau kita nak seduh udara yang dekat tempat kita, kita songsangkan arah kipas tu. Jadi kita tak rasa angin tapi kita rasa seduh naik ke atas. Okey. Satu lagi kalau yang biasa dalam kelas kita rasa angin kipas kan. Jadi dekat situ sebenarnya dia ubah apa yang dia ubah? Dia ubah arah pergerakan arus. Okey, pergerakan arus. Bila arus berubah, arah dia berubah, pusingan kipas dia akan berubah juga. Okay, cuma kipas kita dia memang dah tetapkan satu arah arus saja. Satu arah saja arus itu bergerak. Okey, ini contohlah. Okey, kita nak tentukan. Okey, nak tentukan arah daya. Ini warna hijau lah. Okey, warna hijau kita nak tentukan tangan kiri. Memang nak kena test juga. Tengok dalam buku teks cuba. Sekejap lagi boleh cubalah. Cuba ini, biasakan dengan tangan kiri dulu. Sebab nanti kita akan jumpa tangan kanan. Macam mana kita nak guna tangan kanan nanti? Tangan kanan ni biasanya kita nak tentukan. Okey, kita nak tentukan. Ini biasanya kalau dynamo. Okey, dynamo ni, kita pusingkan tu, kita akan menghasilkan arus elektrik. Arus elektrik yang dihasilkan daripada gerakan.
okey, ataupun daripada pergerakan daya dan arah medan magnet akan menghasilkan arus. Okey, contohnya jana kuasa elektrik. Jana kuasa elektrik ni air daripada empangan tu dia jatuh, dia akan pusingkan turbin. Bila pusingkan turbin, dia sebenarnya turbin tu ada dinamo besar kan, dinamo besar. Jadi bila turbin tu pusing, okey, sebenarnya ada pemotongan flux. Selepas ni pemotongan flux akan menghasilkan arus. Okey, arus yang terhasil tu yang kita guna elektrik dekat rumah kita ni. Okey, arus yang dihasilkan melalui motor besar yang kita panggil sama ada dinamo ataupun penjana kuasa ataupun kita panggil turbin tu untuk pusingkan motor tu lah. Okey, motor besar. Okey, untuk kelas hari ini setakat itu saja. Nanti kita akan sambung lagi, okey, untuk kelas seterusnya. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Okey, Bazir baru isi. Ada 18 orang. Okey, ada soalan tak? 9:29? Tak ada? Okey, nanti cikgu akan update rakaman kelas hari ini, okey, dalam Telegram. Okey, Telegram nanti cikgu akan bagi link tu lah, bahagian rakaman. Okey, bagi link. Okey, kalau tak ada, setakat itu saja. InsyaAllah minggu depan kita akan pergi kepada eksperimen yang kedua. Okey, eksperimen yang kedua. Okey, eksperimen yang kedua. Tempoh untuk siapkan eksperimen seminggu lah. Supaya cikgu ada masa untuk cikgu semak. Jadi minggu ni cikgu nak semak eksperimen lah. Siapa yang dah hantar tu, cikgu nak semak. Setakat ni 18 orang baru hantar. Okey, ada 10 orang lagi. Cuma itulah, dalam Google Classroom tu ada lagi yang tak ada tu. Tak silap cikgu 2 orang lagi. Mungkin pelajar baru kot yang tak ada. Lepas tu yang tak datang kelas nanti, kaunselor akan contact parent masing-masing. Kalau semua nak tahu, 5 STEM ni dia ada grup parent. Okay, grup parent. WhatsApp grup. Okay, parent-parent daripada 5 STEM ada dalam tu. Jadi cikgu perlu bagi laporan lah kehadiran. Cikgu sebenarnya cikgu siapkan analisis kehadiran daripada awal tahun sehingga sekarang. Okay, cikgu dah siapkan. Itu untuk rujukan parent kamu lah. Okay, setakat itu saja kelas. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi next class.